Cikgu Herman bin Muhammad Gapar dari Sekolah Kebangsaan KLIA Sepang Selangor. Dengan tajuk penghantaran dan semakan atas talian, cara mudah menganalisis kaedah pentaksiran yang diguna pakai guru dalam kelas di Sekolah Kebangsaan KLIA. Tanpa melengahkan masa, dipersilakan Cikgu Herman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Herman bin Muhammad Gapar, Guru Penolakan dan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan KLIA Sepang Selangor, yang juga merupakan peserta kajian tindakan teknik 12 langkah tahun 2021 Paralel A. Saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk penghantaran dan semakan atas talian, cara mudah menganalisis kaedah pentaksiran yang diguna pakai guru dalam kelas di Sekolah Kebangsaan KLIA. Okay, next. Okay, permasalahan saya ini bermula apabila setiap kali penghantaran RPH, longgokan fail akan berlaku. Dan timbunan fail ini akan menyebabkan proses semakan sukar dilakukan oleh senior leadership team ataupun pentadbir di sekolah saya. Aspek-aspek seperti objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, penyoalan, aktiviti dan yang saya fokuskan dalam kajian tindakan ini, penilaian agak sukar ditentukan pelaksanaannya. Okay. Dengan ketidaktentuan aspek pentaksiran berpusat di peringkat sekolah rendah, masih tak tahu sama ada atau tidak UPSR, saya melihat penilaian bilik darjah perlu dilakukan dengan lebih menyeluruh agar tiada isu keciciran tahap penguasaan akan berlaku pada para pelajar. Oleh itu, cara penulisan rancangan pengajaran harian terutama aspek penilaian perlu diberikan perhatian dan begitu juga untuk memastikan proses pemantauan PDPC dapat dijalankan dengan berkesan. Okay, next. Okay, pada saya, rancangan pengajaran harian itu adalah satu seni yang mana ia melibatkan kreativiti dan perancangan yang baik oleh rakan-rakan guru. Setiap RPH perlu disusun berdasarkan apa yang perlu murid pelajari dan bukannya apa yang murid perlu buat. Jadi kajian tindakan saya ini adalah bertujuan untuk menambah baik amalan dalam pengumpulan data penilaian yang digunakan oleh rakan-rakan guru di SKKLIA selain daripada memantapkan proses pemantauan kepada pengajaran dan pembelajaran berfokuskan aspek penilaian. Okay, next. Pada asasnya, kajian tindakan saya ini saya lakukan untuk mengemaskini amalan perancangan kaedah penilaian yang dirangka oleh para guru dalam pengajaran dan pemudahcaraan dan penulisan RPH yang lebih sistematik. Sekiranya ia dapat dilaksanakan, ia akan boleh meningkatkan tahap penguasaan pelajar dan seterusnya meningkatkan tahap penguasaan ke atas tahap penguasaan RS3 secara lebih menyeluruh. Selain itu, RPH yang dirancang dengan baik, lebih teliti dan mempunyai elemen penilaian yang kemas dapat dilaksanakan oleh semua guru. Ini seterusnya akan membantu satu pemantauan dan semakan yang sistematik dapat dilaksanakan dan memastikan penilaian yang dirancang dapat dilaksanakan dengan baik oleh para guru. Okay, next. Kajian saya ini saya lakukan dengan melibatkan kesemua 70 orang guru yang terlibat terus dengan PDPC di Sekolah Kebangsaan KLIA yang terdiri daripada 13 orang lelaki dan bakinya 57 orang guru perempuan. Okay. 97% daripada guru-guru di sekolah saya ini mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun dalam perkhidmatan perguruan. Jarang sangat dapat cikgu baru. Okay. Kesemua ini melibatkan guru dari prasekolah hingga ke tahun 6. Okay, next. Okay, dalam mengenal pasti punca dan akar masalah, saya telah melihat dan meneliti data penghantaran RPH semasa sesi persekolahan tahun 2020 tamat. Pada mula saya masuk ke sekolah itu. Okay, penulisan RPH yang agak longgar terutama dalam aspek penilaian yang digunakan telah dapat dikesan. Okay, yang mana jika dibiarkan berterusan, akan memberi impak kepada kemandirian menyeluruh kepada pelajar. Penghantaran dan semakan yang memudahkan data diperoleh pada pendapat saya akan membantu proses semakan dan pemantauan dilaksanakan.
Ini bertujuan untuk memastikan penggunaan pentaksiran dan penilaian berkesan dilaksanakan di dalam kelas. Pemantauan oleh pentadbir amat penting agar apa yang tertulis dalam rancangan pengajaran harian oleh rakan-rakan guru benar-benar digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Bukan setakat RPH yang cantik tetapi tidak dilaksanakan di dalam kelas lah. Okay, next. Okey, pelaksanaan kajian. Okey, pertama sekali guru-guru diminta menghantar rancangan pengajaran harian secara atas talian dengan penulisan rancangan pengajaran harian yang lengkap, terutama dalam penilaian bilik darjah yang digunakan. Semua ini telah pun bermula pada sesi pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR pada sesi pada 20 Januari hari itu. Okey, dan diteruskan dengan PDPC bersemuka pada 1 Mac. Pemantauan RPH ini dalam bahagian penilaian yang digunakan secara berterusan dilakukan oleh para pentadbir dan semakannya boleh cikgu-cikgu lihat melalui dashboard semakan ERPH. Daripada dapatan ini, pemantauan pelaksanaan dalam talian atas kelas dan juga kelas secara bersemuka dibuat untuk memastikan aspek penilaian ini memang digunakan secara keseluruhannya. Penghantaran RPH secara digital memudahkan proses pemantauan, analisa dan tindakan susulan oleh para pentadbir. Dapatan penghantaran RPH ini akan dipantau pula melalui kaedah learning walk untuk memastikan apa yang dinyatakan dalam RPH itu dilaksanakan dengan baik dalam PDPC secara bersemuka di dalam kelas mahupun dalam kelas secara atas talian. Okey, next. Okey, itulah gambar dapatan awal ya. Data awal adalah daripada rekod penghantaran RPH yang diperoleh pada Disember 2020. Pada ketika ini daripada jumlah keseluruhan 77 orang guru termasuk para pentadbir, 68 orang telah pun menghantar RPH. Okey, lepas tu ada bakinya tak dapat dikesan lah. Okey, namun demikian agak sukar untuk proses semakan dilaksanakan. Kalau dah bersusun tinggi macam tu susah juga cikgu. Kita nak selak satu-satu, nak tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, next. Okey, dapatan awal juga mendapati aspek penilaian tidak ditulis dengan jelas dalam RPH. Ini berlaku dalam banyak sampel rancangan pengajaran harian yang telah disemak. Sebanyak 32 orang guru tidak menulis aspek penilaian ini dengan jelas. Ada tapi tak cukup untuk satu sesi penilaian yang baik lah. Kita tak dapat menilai secara menyeluruh untuk kesemua pelajar. Dan contoh yang ditunjukkan dalam gambar adalah salah satu contoh yang saya ambil daripada semakan hujung tahun lepas. Okey, next. Okey, untuk mendapatkan data dan mengubah kebiasaan, semua guru diminta untuk menulis RPH yang lengkap. RPH lengkap ni dia macam kita praktikal menulis tu. Okay, sekolah saya guna macam tu. Satu subjek mungkin ada hampir 2 line, 3 line pun ada. Seterusnya, aspek penghantaran yang sistematik digunakan. Okay, dalam keadaan ini terdapat 2 pendekatan yang berbeza yang mana laporan ringkas digunakan untuk PDPR dan rancangan pengajaran harian yang lengkap digunakan semasa PDPC bersemuka. Okay, selain daripada pelaporan yang diminta oleh jabatan, sekolah juga ada pelaporannya sendiri supaya mudah untuk kita buat pemantauan. Okey, next. Okey, aspek seterusnya adalah melihat pula kaedah penilaian yang digunakan. Okey, pelbagai aspek dan kaedah telah dirancang dan untuk memastikan ia benar-benar digunakan, learning walk, okey, sebagai salah satu kaedah PLC dan pemantauan PDPR dan PDPC telah digunakan. Perbandingan awal menunjukkan 100% guru telah menghantar rancangan pengajaran RPH dengan kaedah atas talian. Alhamdulillah, lebih mudah untuk kita semak siapa hantar, siapa tak hantar. Okay, sejak bermulanya sesi 2021 ni lah. Okay, semasa PDPC bersemuka pula, guru-guru perlu menghantar RPH yang lengkap yang mana penghantaran menggunakan platform Google Classroom. Okay, Google Classroom. Kita tak nak ID KPM yang bekalkan tu berlalu begitu saja, jadi kita gunakan sebaik mungkin lah. Dan kemudiannya RPH itu disemak
sebelum dipaparkan di dashboard. Jadi cikgu sendiri boleh semak RPH dia dah hantar, minggu mana dia tak hantar, apa bahagian yang kurang, apa penambahbaikan yang boleh dilakukan. Okey. Dapatan menunjukkan peratusan yang amat tinggi dalam amalan pentaksiran yang dilakukan oleh guru, dan untuk langkah seterusnya adalah pemantauan agar apa yang dirancang ni benar-benar berlaku. Okey, kita kena tengok jugalah. Okey, next. Next. Okey, dapatan data yang telah dimulakan sebaik saja PDPR bermula dan diteruskan dengan data penilaian guru semasa sesi PDPC bersebuka telah menunjukkan perkembangan yang positif. Data penilaian yang digunakan oleh guru dapat dilihat dengan jelas. Sekiranya terdapat proses penilaian yang boleh diperbaiki, sesi perbincangan dapat dilakukan. Jadi amalan penilaian ini juga disokong oleh data yang dikumpulkan melalui kaedah learning walk. Bukan saya seorang lah, ada guru-guru juga yang terlibat, ML yang terlibat. Dapatan dari semua tindakan ini dapat memastikan objektif kajian ini dapat dicapai, yang mana pentaksiran yang dilakukan dengan baik akan memberi kesan yang positif kepada perkembangan pelajar. Okay, punca utama masalah dalam perancangan penilaian dan rancangan pengajaran harian yang tidak dirangka dan dirancang dengan jelas, dan corak penulisan dan penghantaran RPH juga telah ditambah baik. Jadi pada saya punca utama masalah telah dapat diselesaikan. Okay, next. Melalui kajian ini, amalan kebiasaan guru dalam membuat RPH secara kurang jelas telah berjaya diubah. Amalan penghantaran dan semakan data tersebut juga telah berjaya diubah. Masalah utama cara penulisan RPH dan pengumpulan data penilaian telah berjaya diatasi lah. Okay, sasaran awal dalam mengatasi masalah penulisan dan pengumpulan data telah berjaya dicapai. Okay, yang paling penting pada saya, cara kerja dan perancangan yang lebih sistematik telah berjaya dibuat. Okay, semua ni berlaku dengan komitmen yang baik ditunjukkan oleh semua rakan-rakan guru di SKKLI. Okay, next. Okey, pada saya kajian ini telah berjaya mengubah kebiasaan dan amalan biasa guru dalam penulisan RPH. Okey, begitu juga dengan kaedah penghantaran dan semakan yang tidak tersusun dan sistematik. Sukar untuk kita mengakses data lah. Okey, dan yang paling utama, apa yang dirancang, apa yang bermula dengan baik, saya harap dia dapat berakhir dengan baik, dan lanjutan daripada kajian ini, saya akan cuba pula buat kajian susulan untuk melihat perkembangan dan impak langkah yang telah dilaksanakan dalam kajian yang saya bentangkan ini kepada perkembangan dan peningkatan tahap penguasaan pelajar. Okey. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat berpuasa. Terima kasih Cikgu Herman atas pembentangan kajian penghantaran dan semakan atas talian cara mudah menganalisis kaedah pentaksiran yang diguna pakai guru dalam kelas di Sekolah Kebangsaan KLIA. Tahniah Cikgu, sekali lagi